Assalamualaikum. Nama diberi Muhammad Syazwan Fatih bin Azman. Jadi pada hari ini saya akan sebutkan apa yang saya dapat sepanjang 6 minggu melakukan latihan industri bawah syarikat Yayasan Kuara Malaysia secara online. Kenapa kami lakukan latihan industri secara online? Ia disebabkan apabila bermulanya tarikh latihan industri, waktu tu adalah waktu PKP, jadi kami tidak dibenarkan keluar. So pihak universiti telah memutuskan bahawa latihan industri kami perlulah secara online sehingga habis. Okey, seterusnya apa yang saya akan sebutkan dalam video ni adalah ilmu Corel, serba sedikit ilmu Corel yang saya peroleh sepanjang 6 minggu ni. Yang kedua adalah keyakinan apabila bercakap di depan kamera. Yang ketiga adalah ilmu membuka akaun penjual di Lazada. Dan yang terakhir adalah pengalaman bekerja di bawah industri yang sebenar. Okey, kita akan masuk kepada yang pertama, ilmu Corel. Okey, apa itu Corel? Corel adalah marine invertebrate yang berada pada kelas Anthozoa di dalam final Cnidaria. Jadi Corel ni dia sebenarnya bukan tumbuhan. Corel adalah binatang. Sebab apa dia bukan tumbuhan dan sebab apa dia binatang? Sebab ciri-ciri utama tumbuhan adalah tumbuhan dia melakukan proses fotosintesis, yang mana dia perlukan cahaya untuk membuat makanan mereka sendiri. Tetapi Corel dia tidak melakukan proses fotosintesis dan dia tidak boleh membuat makanan dia sendiri. Jadi tetapi dalam Corel dia adalah cesium base kan. Dia ada skeleton dia. Dekat skeleton dia tu, kat dalam skeleton dia tu ada terdapatnya fotosintetik algae ataupun kita panggil sebagai zooxanthellae, yang mana fotosintetik algae ini dia melakukan proses fotosintesis dan membuat makanan mereka sendiri. Tapi dalam masa yang sama, algae ni ataupun zooxanthellae ni dia memberikan energi kepada Corel. Jadi dia adalah kita panggil sebagai simbiosis punya proses, yang mana Corel bertindak sebagai perumah untuk zooxanthellae, manakala zooxanthellae ataupun fotosintetik algae ni memberikan energi daripada proses fotosintesis tu kepada Corel. Jadi masing-masing dapat kebaikan. Okey, seterusnya Corel ni dia calcium based skeleton, yang mana kalau kita nak tahu bentuk dia tu, contoh bentuk dia, dia ada banyak bentuk, cuma contoh bentuk dia, kalau kita ingat SpongeBob kan berbentuk macam ni. Lepas tu dia akan ada ruang-ruang kosong, bulat-bulat kosong. Jadi lebih kurang macam Corel juga. Corel ni dia ada yang berbentuk silindrikal, ada berbentuk ranting, semua tu dia bayangkan SpongeBob macam tu, tapi keras sebab dia calcium base, dia keras luar dia, dan dia ada ruang-ruang kosong macam tu juga. Dan ruang-ruang kosong dia tak ada besar tu, cuma dia kecil. Ruang-ruang kosong yang kecil itu akan terisi dengan polip. Polip ni adalah binatang. Dia binatang yang ada tentacles, ada tangan, tentacles, dan pada tentacles dia tu terdapatnya nematoside ataupun kita panggil sebagai sel penyengat, yang mana sel penyengat ni polip ni dia akan gunakan untuk menyengat dan menangkap mangsa untuk dijadikan sebagai makanan. Jadi itu adalah antara ciri-ciri ataupun kriteria Corel yang perlu kita tahu. Seterusnya kita kena tahu apa sebenarnya kepentingan Corel ni. Apa yang penting sangat dengan Corel ni? Okey, saya akan bagi satu kepentingan je. Kepentingan Corel ni, Corel dia bertindak sebagai nursery area ataupun tempat anak-anak ikan membesar dan juga menjadi ikan yang matang dan boleh membiak. Okey, contohnya parent ikan dia akan melahirkan ikan, dan ikan ni akan berenang ke kawasan Corel ataupun
parent ni dia pergi ke coral, dia yang bertelur kat situ. Contoh jadi anak ikan dah ada dekat kawasan coral. Jadi anak-anak ikan yang dekat kawasan coral ni dia akan terlindung daripada predator jahat yang besar-besar yang nak makan mereka. Sebab apa? Sebab adanya coral yang bertindak sebagai penghalang dan juga kawasan untuk mereka camouflage ataupun tempat untuk mereka macam menyamar. Nampak? Sebab warna-warni coral. Jadi dia akan terselamat. Bila dia terselamat, anak ikan ni dia akan boleh membesar menjadi ikan yang matang dan berenang semula ke laut yang dalam. Jadi stok ikan di laut akan bertambah sebabnya ikan tu dapat membesar. Bila stok bertambah, peluang untuk dia membiak sesama sendiri semakin meningkat. Dan bila dia mampu untuk membiak sesama sendiri, jadi ikan kita, kelestarian ikan kita akan berterusan. Dia tak pupus. Dan bila ikan tak pupus, manusia dapat kebaikan. Manusia boleh makan ikan. Macam ramai ingat certain orang akan ingat macam lah, ikan je pun apa yang penting, boleh makan ayam. Tapi bukan kita saja, sebenarnya ramai sebenarnya dekat Malaysia ni yang minat makan ikan. Selain daripada ayam ramai yang minat. Jadi penting sangat ikan untuk kita jaga supaya tidak pupus. Sebab itulah coral ni penting. Coral, kalau tak ada coral, ikan akan berkurang sebab tak ada tempat untuk membesar daripada kecil. Okey, itu kita dah faham. Seterusnya saya akan sebut mengenai bila kita nak bela coral ni. Kalau macam ikan kita bela, akan ada akuarium, akan ada penapis. Sama juga macam coral. Coral ni bila kita bela akan ada akuarium. Lepas tu bawah akuarium tu akan ada sump tank. Sump tank ni adalah tank untuk penapis akuarium tu. Jadi dekat dalam sump tank ni ada 3 bahagian, iaitu penapis kapas untuk protein skimmer dan juga filter biologi. Jadi fungsi, kenapa ada 3 bahagian? Fungsi dia adalah, yang pertama, penapis kapas ni dia berfungsi untuk menapis semua benda fizikal ataupun kotoran fizikal yang telah ditapis. Jadi yang tinggal kat dalam air yang lalu seterusnya adalah air yang bersih daripada batu-batu ataupun pasir-pasir. Dia just kotor secara biologikal, iaitu ada amonia, nitrate kat dalam air tu. Jadi fungsi protein skimmer ni dia adalah untuk membuang protein punya base, iaitu amonia semua tu untuk perangkap melalui buih dan keluarkan. Okey, itu protein skimmer. Tapi mungkin tu tidak sepenuhnya berfungsi normal. Dia tidak sepenuhnya berfungsi. Jadi bila lalu tu akan ada lagi sikit tu. Jadi tugas yang terakhir akan dilakukan oleh biological filter, iaitu bakteria. Bakteria yang digedungkan bukanlah bakteria yang jenis membawa penyakit, tapi bakteria yang mampu untuk mengurai amonia, nitrat semua tu kepada bentuk yang tidak berbahaya. Jadi bila dia dah mengurai semua nutrien yang tidak baik untuk coral tu, jadi nutrien-nutrien tu akan patah balik ke atas. Dia akan patah balik jadi air yang bersih. Tu fungsi sump tank. Antara benda yang perlu ada lagi dekat dalam akuarium coral adalah live frog. Live frog ni dia bukannya batu yang hidup yang boleh berjalan, tetapi live frog ni adalah batu yang mana pada batu itu dia terdapat bakteria juga. Dan bakteria ni dia berfungsi sama yang macam saya sebut tadi, untuk mengurai nutrien-nutrien yang berada di dalam air. Jadi itu antara benda yang perlu ada lah kalau bila kita nak bela coral ni dalam akuarium. Jadi konsep bila kita nak bela coral dekat dalam akuarium, dia ada 2 konsep, iaitu konsep kita bela tu hanya terdapat coral, hanya terdapat batu karang dan juga ikan. Konsep ni dia lebih simple, dia tak padat pun. Dia tak padat dan senang untuk selenggara. Seperti mana kalau rumah kita jenis barang yang tak padat, kita senang untuk bersihkan, kita senang untuk sapu. Sama juga macam konsep yang pertama ni. Yang kedua adalah konsep reef aquarium, yang mana konsep ni dia lebih mahal
sebab dia terdapat ikan, ada batu karang, ada terumbu karang. Jadi dia lebih menarik sebab terumbu karang ni mempunyai warna-warni. Jadi akuarium kita akan kelihatan lebih cantik. Dan seterusnya dia punya nak jaga tu yang susah sebab mahal. Mahal dan perlukan cahaya yang lebih kuat sebab nak memberikan cahaya kepada kehidupan dalam tu. Okey, kita tutup pasal akuarium. Kita masuk kepada next, iaitu apa yang seterusnya saya akan menyebutkan mengenai water quality. Jadi semua ni saya sebut secara general tau. Jadi saya tak sebut secara spesifik. Jadi water quality, bila kita nak jaga coral ni, dia sama saja macam kita jaga ikan. Kita kena jaga dia punya DO, sebab DO ni dia tak boleh terlalu rendah. Kalau rendah sangat dia boleh mati, dia boleh stress. Lepas tu kita kena jaga dia punya salinity, kemasinan dia. Kita kena jaga alkalinity, kita kena jaga dia punya tahap amonia, nitrate, nitrite, semua kita kena jaga. Sama macam kita jaga ikan, sebab coral ni pun benda hidup. Jadi sama konsep kita jaga. Cuma yang bezanya, coral ni dia perlukan pencahayaan. Ikan dia tak perlu cahaya, tapi coral perlu cahaya. Sebab apa? Coral ni dia bukan melakukan fotosintesis. Jadi coral ni dia perlukan cahaya juga. Sebab dalam coral kan ada saya sebut tadi kan, dia ada photosynthetic algae ataupun zooxanthellae. Jadi dia perlukan cahaya juga untuk membantu zooxanthellae ni melakukan fotosintesis dan memberikan energi kepada coral tersebut. Jadi cahaya sangat penting bila kita nak jaga coral. Seterusnya, suplemen penting juga bila kita nak jaga coral. Sebab coral ni bila dia semakin membesar, kalsium yang pada badan dia akan semakin berkurangan. Jadi dia perlukan kalsium yang lain untuk replace balik kalsium-kalsium yang telah hilang tu. Jadi sebab tu kita perlu tambah kalsium dekat dalam air. Kita kena tambah magnesium, tambah potasium, function supaya benda tu mampu membantu coral tu meningkatkan dia punya penyerapan kalsium. Jadi barulah coral tu boleh membesar dengan bagus. Okey, kita tutup mengenai water quality. Seterusnya kita masuk mengenai kategori coral. Coral ni dia ada dua kategori, iaitu basically yang kita tahu secara umum, dia ada hard coral, ada soft coral. Bawah hard coral ni dia terbahagi kepada dua, iaitu LPS coral dan juga SPS coral. Okay, sekarang kita tolak soft coral, kita sebut pasal hard coral. Hard coral ada LPS dan juga SPS. LPS bermaksud large, besar, large polyp scleractinian ataupun stony, manakala SPS bermaksud small polyp scleractinian ataupun stony. Kenapa saya sebut scleractinian ataupun stony? Sebab ada beberapa orang yang akan sebut large polyp scleractinian dan ada beberapa orang akan sebut large polyp stony. Sebenarnya dia tak jadi satu masalah pun, sebab scleractinian dan juga stony ni dia membawa satu maksud yang sama. Jadi nak pakai mana-mana pun boleh, tak kisah. Okey, tu dia punya maksud dia. Seterusnya kita sebut sebagai dia kan saya sebut large polyp. Jadi kita kena tahu dulu apa itu polyp. Polyp ni seperti mana yang saya sebut tadi, polyp ni dia memenuhi ruang-ruang yang ada pada coral tu, dan dia bertindak sebagai penangkap makanan. Jadi dia kan ada tentacles. Tentacles dia ada penyengat. Jadi polyp ni dia mampu menangkap makanan dan masuk ke dalam mulut coral untuk coral tu makan. Jadi itulah fungsi polyp. Okay, kita dah faham polyp. Kita sebut mengenai perbezaan antara LPS dan SPS coral. Saya sebut secara umum sahaja, tak spesifik. Yang pertama adalah daripada segi mudahnya nak jaga ni, SPS dia lebih susah untuk jaga berbanding LPS coral. SPS ni dia cerewet sikit sebab banyak benda yang kita nak kena jaga. Kalau LPS ni dia boleh tahan. Contoh macam kalau water quality ataupun quality air tu dia berkurangan, tetapi LPS masih boleh bertahan. Kalau SPS dia kena water quality
kualiti air yang sangat excellent. Jadi kalau kurang sikit dia boleh mati. Tu macam dia cerewet sikit lah SPS Coral ni. Seterusnya perbezaan dari segi dia punya size polip, kita daripada nama pun kita tahu, sebab LPS Coral large polip, bermaksud polip dia tu yang saya sebut polip dia tu besar, large polip. Manakala kalau SPS dia punya polip dia kecil, sebab nama dia small polip. Tu beza dia. Seterusnya secara umumnya LPS ni dia berbentuk terbuka macam tu. Dia punya hujung dia besar, macam bunga rafflesia tu kan. Dia jadi besar macam tu. Kalau SPS Coral selalunya dia berbentuk macam pokok, lepas tu ranting-ranting. Macam tu bentuk dia. Itu beza dia. Lepas tu daripada segi agresifnya, LPS adalah lebih agresif berbanding SPS Coral. Sebab apa dia agresif? Sebab LPS Coral ni dia mempunyai polip yang besar. Tu satu. Satu lagi, dia mempunyai tentakel yang lebih panjang dan sel penyengat yang lebih kuat. Jadi bila coral LPS ni kita letak berdekatan dengan coral yang lain, coral LPS ni dia mampu menyerang coral sebelah dan menyebabkan coral sebelah ni mati, sebab dia punya sel penyengat dia yang sangat kuat. Sebab tu kita sebut dia sebagai coral war, coral perang coral yang berlawan. Dan sebab dia mempunyai sel penyengat yang sangat kuat. Manakala kalau SPS Coral dia ada juga sel penyengat, cuma tidak kuat, menyebabkan dia menjadi tidak yang spesies yang bukan agresif. Cuma kalau ada coral lain yang datang, dia akan cuba untuk menghalau, sebab dia perlukan space untuk dia membesar juga. Tapi anda kata kalau yang datang tu LPS Coral lah kan, datang LPS Coral, SPS Coral ni dia tak mampu untuk berlawan dan dia akan mati, sebab LPS ni lagi kuat daripada SPS. Okey, itu saja mengenai LPS dan SPS Coral. Lepas tu kita akan sebut mengenai Favia dan Favite Coral. Apa beza Favia dan Favite? Favia dan Favite ni saya sebut secara umum je. Favite ni macam boleh kata lagi kuat lagi lah. Dia macam LPS tadi, dia lagi kuat. Favia walaupun dia adalah LPS dia mempunyai polip yang besar semua tu kan. Tapi Favite ni dia punya polip dia tu mempunyai tentakel yang lebih panjang daripada Favia. Jadi dia mempunyai tentakel yang lebih panjang dan dia ada sel penyengat yang lagi kuat daripada Favia. Jadi Favite ni sifat dia adalah lebih agresif berbanding Favia. Favite lebih agresif. Jadi sebab tu saya kata ni secara umum Favite ni dia lebih ganas sikit daripada Favia. Jadi saya lupa sebut tadi yang LPS dan SPL. Jadi kalau mana-mana beginner coral yang nak try bela coral, korang boleh try dengan bela LPS dahulu, sebab LPS ni dia tak serumit SPS. SPS ni macam next level lah. Kalau korang dah pro jaga LPS, korang boleh lah start jaga SPS. Korang boleh start jaga SPS, tapi berisiko sikit sebab dia mudah untuk mati. Okay, kita tutup Favia dan Favite. Okay, tentang coral dah habis. Jadi saya nak sebut mengenai yang kedua, iaitu keyakinan bercakap di hadapan kamera. Apa yang saya dapat sepanjang saya belajar kat sini, sebab bila tugasan secara online, kami diberikan tugasan untuk bercakap di hadapan kamera dan juga post ke dalam YouTube. Jadi awal-awal segan juga, sebab saya ni jenis yang segan untuk rakam saya bercakap. Sebab bila komen lah, bila orang rakam diri sendiri cakap, orang bila dengar balik tu orang macam yang tu kan. Macam tu apa yang saya rasa. Jadi lama kelamaan bila saya buat video dan post ke dalam YouTube, saya menjadi biasa dan dah tak kisah rasa macam geli pun tak kisah. Jadi apa kelebihan dia, saya macam lebih yakin nak bercakap di hadapan kamera berbanding sebelum ni. Saya semakin yakin lah, macam dah tak segan. Okay, point yang seterusnya adalah
ilmu akaun penjual di Lazada. Kalau korang nak tahu, saya memang boleh kata macam tak pernah buka Lazada langsung untuk membeli, dan saya tak pernah membeli langsung secara online. Jadi awal-awal bekerja tu macam shock agak sebab nak kena bukannya buka akaun pembeli tapi buka akaun penjual di Lazada. Jadi macam terkejut. Jadi macam nak tak nak saya kena belajar juga. Jadi saya belajar daripada mula-mula step nak buka apa akaun, daftar masuk semua tu. Daftar dia senang je. Lepas tu bila dah masuk, kita orang kena dah siap masukkan semua tu, kita orang kena masukkan produk. Jadi produk ni kita orang punya syarikat akan bagi nama-nama produk. Setakat ni produk dalam kedai, dalam kita orang punya akaun tu ada lebih kurang 300 lebih. Jadi kita orang bila dapat nama tu, kita kena cari maklumat, cari gambar dia semua tu, kita kena masukkan, cukupkan dia punya skor. Sebab apa? Sebab bila saya dah lama tu baru saya tahu yang mana kita kena jadikan skor purata produk kita ni melebihi 80%. Sebab kalau skor purata kita kurang daripada 80%, kebarangkalian untuk customer nampak kita punya produk tu kurang. Jadi bila atas 80%, customer mudah untuk nampak kita punya produk senang, dia boleh cari senang. Jadi itu antara yang saya dapat. Seterusnya bila saya jaga tu kan, kami ada download app Lazada Seller Center. Jadi lebih mudah untuk saya masukkan produk semua tu. Cuma kekurangannya dekat dalam app ni, dia tak boleh apa, kita boleh edit, cuma kita just boleh edit dia punya harga dan juga total bilangan tu je. Dia punya description, penerangan tu kita tak boleh nak edit. Jadi kekurangan dia kat situ. Jadi macam saya pun stres nak cari apa cara, sebab saya tak ada laptop. Jadi macam stres nak cari cara penyelesaian dia. Jadi saya tanya ke kawan saya tanya yang pernah bekerja semua tu. Katanya lepas tu ada seorang cakap boleh buka desktop view dekat Google kan. Jadi saya try cari, saya jumpa cara. Jadi boleh buka, saya edit kat dalam tu. Cuma kekurangan dia ni pula, dia dalam phone, saya buka kat dalam phone. Jadi kekurangan yang ni, dia boleh edit, cuma dekat penerangan tu kita tak boleh nak copy paste. Jadi kekurangan dia kat situ. Tapi kalau kat dalam laptop perfect sebab laptop dia boleh copy paste semua tu, edit semua lengkap. Tu kalau apa yang saya dapat sebab macam ilmu ni nampak simple tapi sebenarnya penting juga. Andai kata kalau suatu hari nanti saya punya gaji tidak berapa nak cukup, ataupun macam cukup makan je, saya boleh buka akaun Lazada ni sebagai ejen ke apa kan. Jadi boleh menambahkan saya sedikit sebanyak, boleh menambah saya punya pendapatan bulanan saya. Tu macam kelebihan juga bila saya lakukan latihan industri sepanjang 6 minggu ni, dapat ilmu. Okey, yang point terakhir adalah bila kami kan, saya sebut point terakhir adalah pengalaman bekerja di bawah industri. Okey, saya nak sebut bila mulanya PKP tu, macam pihak universiti terpaksa tentukan sebab ada industri yang tak nak terima secara online. Jadi 80% daripada student batch saya yang industri tolak. Jadi terpaksa mereka buat praktikal di bawah lecturer. Tetapi saya dikira antara 20% yang beruntung dan dapat bekerja di bawah latihan industri, sebab syarikat Yayasan Keluarga Malaysia terima kami. Jadi bila beza, sebab bawah lecturer banyak yang sibuk. Jadi macam kerja yang dibagi pun sekadar kerja yang common yang macam tu. Tetapi sebab saya bawah latihan industri, jadi kerjanya lebih banyak dan lebih mencabar. Ini apa yang saya nampak sebab apa yang saya tanya, majoriti saya tanya ke kawan saya yang kerja bawah lecturer semua tu. Sebab lecturer banyak sibuk, ada kelas online semua tu kan. Jadi macam susah untuk mereka memantau kerja student-student. Tapi kami beruntung sebab kami bawah syarikat. Jadi syarikat memang sentiasa ada masa untuk memantau kami dan akan bagi kerja kepada kami. Dan bila kami bekerja ni,
praktikal kami ni seolah-olah 24 jam sebab kami ada Lazada semua tu, jadi kami sentiasa kena pantau akaun tu sebab takut-takut ada customer yang tiba-tiba nak order ada semua tu. Jadi memang 24 jam kena sentiasa alert lah, kena sentiasa tengok dia punya app tu. Jadi kelebihan juga sebab bila saya latihan industri di bawah syarikat ni dia macam bagi betul-betul suasana kerja. Contoh macam okay, hari ni dia bagi kerja sikit, lepas tu tiba ada satu hari tu sekali banyak kerja. Jadi macam ush, apa macam tu kan. Jadi tak apa, tu sebab itulah kerja yang sebenarnya. Sebab bila kita bekerja nanti, bos kita akan memang bagi kerja je. Ada time dia bagi sikit, ada time dia bagi banyak. Jadi macam pengalaman juga sebab dapat merasa benda macam tu. Kalau kawan-kawan saya mungkin tak ada yang rasa, tapi kami dapat rasa macam kira beruntung lah. Mungkin sekali itu saja yang saya nak sebut. Ilmu Corel, depan kamera, Lazada dan juga bawah industri. Itu saja daripada saya. Saya Muhammad Syazwan Fatih bin Azman mengundur diri. Assalamualaikum.